Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang dan juga ruang untuk sama-sama kita hadir sekali lagi pada malam ini. Kita menadah kitab dan kita meneruskan aktiviti harian kita. Kalau biasanya di sebelah siang kita akan membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita baca bahan-bahan ilmiah. Alhamdulillah pada malam ini kita teruskan pengajian kita pada kitab Asy-Syama'ilun Nabi ataupun Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab yang menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi fizikal baginda, dari segi kepribadian baginda, dan juga apa sahaja yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, semuanya terangkum dalam kitab yang sangat hebat ini, iaitu Syama'ilun Nabi. Baik. Hari itu kita sudah berhenti di bab yang ke berapa? 35. Bab yang 35, iaitu berkenaan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Dapat kita fahami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ketawa bukan seperti kita ketawa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa, baginda Nabi ketawa tidak berdekah-dekah dan tidak keluar pun suara baginda. Kalaupun keluar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara itu hanya dapat didengar oleh orang yang paling rapat, paling dekat dengan Nabi, dapat dengar suara Nabi itu. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Sebab Nabi pun manusia seperti biasa, seperti kita. Nabi dia menjalani kehidupan normal seperti manusia biasa, perlu bergurau, perlu ketawa. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berketawa, dan ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak dapat dibayangkan ketawa Nabi itu, dia hanya tersenyum. Maksudnya ketawa Nabi itu bersama dengan senyumannya. Faham kan? Dan kalau Nabi pun paling orang boleh katakan pun, kalau Nabi ketawa besar pun hanya menampakkan gigi geraham baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya itu paling atas pada kalau ketawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam ini kita akan sambung seterusnya pada bab yang ke-36 pada buku kamu, pada bab yang ke-36, iaitu babun ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan, bab pada mengetengahkan tentang perihal gurauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pun bergurau. Nabi pun bergurau untuk menunjukkan tanda kasih sayang Nabi. Gurauan Nabi itu tidak melampau. Gurauan Nabi itu menunjukkan Nabi ini bermain-main dengan para sahabat, bergurau dengan para sahabatnya untuk menambahkan kegembiraan di kalangan para sahabatnya. Untuk menghilangkan resah di kalangan para sahabatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergurau. Kerana gurauan itu dia mengeratkan kasih sayang dan juga untuk menambahkan kemesraan di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu juga kita bergurau ini kita punya tabiat semula jadi manusia. Manusia akan bergurau, manusia akan sentiasa maksudnya buat lawak. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, gurauan Nabi bukan gurauan yang mengarut seperti kita hari ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah gurauan Nabi itu bukan satu gurauan yang menyakitkan hati. Gurauan Nabi bukan gurauan yang menyakitkan hati. Seperti kita hari ini banyak bergurau menyakitkan hati. Dan juga gurauan Nabi gurauan yang benar sahaja. Kalau Nabi bergurau pun perkara itu perkara benar, tapi nampak macam gurauan, sebenarnya benar. Itu yang dimaksudkan dalam bab ini. Baik. Dan diumpamakan gurauan ini gurauan ini umpama garam di dalam makanan. Gurauan ini umpama garam dalam makanan. Kalau kita makan makanan, ya, satu hari kita makan, tidak ada garam, tidak ada perisa. Bagaimana rasa makanan itu? Ya, bagaimana rasa makanan itu? Tawar, tidak sedap. Kita perlu garam.
perlu garam dalam kita makan, jadi ada perisa dia. Ya, beraneka perisa dia kalau ada garam. Tapi garam pun tidak boleh terlampau banyak. Kalau letak garam dalam makanan ni terlampau banyak, apa jadi? Jadi masin. Apa lagi? Bila masin itu ini menyebabkan kita darah tinggi. Ya? Atau tinggi darah. Mana satu yang betul, Pik? Darah tinggi ke tinggi darah? Darah tinggi. Bila terlampau banyak garam dalam makanan itu, kita pun mengelak. Kalau hari-hari banyak garam diletak dalam makanan kita, tidak lalu juga kita. Ya? Begitulah dalam bergurau ini. Dalam bergurau ini begitulah diumpamakan. Kalau terlampau banyak bergurau dalam kehidupan, ya, dia akhirnya akan menyebabkan kehidupan kita ini, dia akan jadi cacamerba, porak-peranda. Tahu cacamerba? Ya, serba tidak kena. Porak-peranda kehidupan sebab asyik bergurau, tidak ada benda serius. Benda serius pun dianggap gurauan, ya. Gurauan pun dianggap gurauan. Gurauan memang gurauan. Ini bila selalu bergurau. Lagipun ya, bukan semua benda ataupun bukan semua hal ataupun bukan semua keadaan kita boleh buat bergurau. Elakkan bergurau pada benda-benda yang melibatkan maruah seseorang, maruah. Sama ada maruah diri kita ataupun maruah seseorang kita bergurau, ya, ini elakkan. Banyak orang begitu, dia bergurau, bagi dia gurauan itu biasa, tapi melibatkan maruah seseorang, yang melibatkan kehidupan seseorang ini kalau boleh elakkan. Ya, bergurau tentang nama bapa. Ini kita biasa ni kan? Yang bergurau melibatkan nama bapa ni. Kita ni hari ini banyak nama bapa ni, nama bapa kita banyak yang unik-unik ni. Ya, kalau kamu sekarang nama bapa tu masih standard lagi. Mungkin bapa kamu tu lahir tahun 80-an, 90-an, itu masih standard lagi. Sudah dia lahir tahun 90-an atau 2000 tu, awal 2000, anak-anak yang lahir tahun 2000 awal 2000 tu, dia punya nama memang canggih. Canggih-canggih nama panjang. Ya, nama panjang tah dari mana dapat? Nama panjang tapi dipanggil apik. Pendek. Nama punya panjang. Ya, mau isi borang pun tak cukup tapi panggilan apik. Ya. Ataupun maksud ustaz di sini, ya, bila baca syarahnya ni dia kata gurauan yang melibatkan kehidupan seseorang. Yang orang pernah, biasalah, ya. Ada orang yang umur sudah lewat, masih belum laku, masih belum berkahwin, umur sudah lewat, yang digelar-gelar sebagai Andartu Andalusia. Kita bergurau, tapi benda tu sebenarnya melibatkan maruah seseorang. Ataupun gurauan kita bergurau, jumpa seseorang, ya, berapa sudah anakmu? Itu dia nampak macam bergurau. Dia tanya pasal anak, ya, benda tu gurau, tapi bagi sesetengah orang benda tu sensitif. Maka kita dilarang. Nabi SAW pun, ya, ada pernah melarang. Nabi melarang dan menegah kita, ya, umatnya ini daripada bergurau secara keterlaluan. Ya, apatah lagi gurauan yang melampaui batas. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi, ya, kata Imam An-Nawawi katanya, bergurau ini perlulah ada batas dia. Bergurau buat lawak ini ada batas dia. Jangan kita gurauan melampau. Gurauan melampau sehingga menyebabkan orang sakit hati kepada kita ataupun sehingga menyebabkan orang, ya, berasa hati dengan kita. Gurauan yang cukup melampau. Ya. Patah lagi hari ini yang orang kata adab manusia hari ini terlalu rosak. Dia boleh buat macam-macam gurauan. Kadang dia bergurau dengan orang yang lebih atas umurnya daripada dia. Lebih atas umurnya. Sebab tu perlunya kita, adab tu bermula daripada rumah. Ingat ya, adab bermula daripada rumah. Kalau adab dari rumah memang sudah tidak dikawal, ya, kekurangan ajar itu, kebiadaban itu bermula daripada rumah. Kalau dari rumah memang tidak dapat ajar, dia aku, aku kau, sampai benda tu dibawa keluar, dibawa ke sekolah, dibawa ke madrasah. Akhirnya, ya, benda adab ini orang nampak satu benda yang kecil, tapi bagi ustaz tak, adab satu benda yang sangat besar. Adab satu benda yang sangat besar. Sebab tu kita orang-orang, mak ayah kita dulu, nenek kita dulu, ya, nak melintas di hadapan orang perlu tunduk.
Tunduk dia sampai dia tabik jalan itu. Itu adab. Tapi tengok anak-anak hari ini. Anak-anak hari ini. Apatah lagi kalau dunia hari ini pada gadget itu. Ya. Kesian duduk dalam satu rumah tapi masing-masing dengan gadget, dengan dunia masing-masing. Nanti kita jumpalah beberapa contoh berkaitan dengan dunia moden ini. Ya, kita akan jumpa beberapa contoh. Dan Nabi SAW melarang orang paling banyak bergurau ini. Ya, Nabi SAW melarang orang kerap bergurau ini kerana bila kerap bergurau, selalu bergurau, selalu buat lawak, dia akan menyebabkan orang ketawa. Betul tak? Bila buat lawak, orang akan ketawa. Pastinya orang akan ketawa kalau buat lawak. Dan bila banyak ketawa, sesungguhnya bila banyak ketawa itu, dia akan menggelap dan mematikan hati. Orang yang banyak ketawa ni, ya, gelap hati dia. Dia tidak rasalah sebab dia lalui benda tu, tapi dia tidak rasa. Orang sekelilingnya akan rasa. Ni, maka jangan terlalu banyak ketawa. Bukan tak boleh ketawa, tapi jangan terlalu banyak ketawa. Benda-benda yang tidak patut jangan dibuat gurauan. Benda-benda yang tidak patut kita ketawa, jangan ketawa. Tahan diri. Ya, dan kamu sekarang ni usia kamu sedang meningkat dewasa, kamu kena tahan, kena faham benda tu. Mungkin waktu zaman kita kanak-kanak dulu, yalah banyak benda yang kita boleh buat lawak. Benda kecil sekecil-kecilnya pun kita boleh buat lawak dulu. Sekarang tak. Usia makin meningkat ni, ya. Jadi kita kena berubah sedikit demi sedikit. Dan juga orang yang banyak buat lawak ini, dia ini akan lalai hatinya daripada mengingati Allah. Sebab satu, dia kuat ketawa. Bila dia kuat ketawa, ya, hatinya akan mati. Bila hati mati, akan menyebabkan dia lalai daripada mengingati Allah, dan dia jarang berfikir tentang perkara-perkara yang penting, iaitu perkara agama dan juga perkara akhirat. Bila orang yang kuat mati hatinya ni, dia mana dia fikirkan, ya, tentang akhir zaman, tentang anak remaja yang tidak solat. Bagi orang yang tidak menitik beratkan hal-hal agama, orang tidak solat ni bagi dia benda kecil. Ada. Bila tidak solat tu bagi dia benda kecil itu. Kalau tidak solat, kecil. Sedangkan itu perkara paling besar yang Allah Subhanahu wa taala akan letak pertanggungjawaban paling besar. Kita sudah baca kan hadis dia? Ya, kita sudah baca kan hadis dia bagaimana seorang lelaki yang paling akhir masuk syurga. Bagaimana keadaannya, merangkak. Ni ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang solat. Solat tidak sempurna, urusan solat sangkut, yang lain sangkut. Itu untuk kita faham. Ya, kadang-kadang ada orang dia sangat baik, tapi solatnya susah dia mau buat. Ini, ya, sebab apa? Hati mati. Salah satu penyebab hati mati selalu ketawa. Puncanya selalu bergurau. Nih, nak bergurau, hati-hati. Ambil bergurau ikut keadaan, dan bergurau ada had dia. Dan juga orang yang bergurau ini sebenarnya banyak membuang masa pada benda yang remeh. Banyak buang masa pada benda yang remeh. Dia duduk di rumah, malam itu dia nampak TV, dia tonton TV, ya, dia nampak benda yang melucukan, timbul idea kepalanya, besok apa aku mau buat lawak di tempat kerja ni. Ada yang setengah begini, yang suka mencuit orang, yang suka ni kacau-kacau orang. Ni termasuk dalam hadis Nabi ni, yang Nabi larang itu. Dia suka bila dia nampak orang ketawa, dia suka. Yang ketawa melampau. Setiap hari itulah kerjanya. Dia makan hasil, dia makan rezeki itu hasil daripada dia melawak atau dia buat lucu. Ni Nabi SAW kata, dan orang yang bergurau ini, kuat bergurau, sebenarnya mewarisi kutukan manusia. Dia akan dikutuk. Orang hilang hormat kepada dia. Orang yang kuat bergurau ini, orang yang kuat buat lawak ini, orang akan hilang hormat, hilang penghormatan kepada dia. Sebab orang berfikir, kalau aku buat sesuatu pun dia tak boleh marah sebab dia suka ketawa.
Aku buat macam mana sekalipun dia tak akan marah. Aku buat zalim dengan dia pun dia tak akan marah. Aku curi barangnya, dia tak akan marah. Aku pedajal dia macam mana sekalipun dia tak akan marah. Sebab dia sentiasa ketawa, sentiasa riang. Riang lain cerita, ini yang sentiasa melawak. Jadi hilang penghormatan orang kepada manusia seperti ini. Hilang penghormatan langsung, tidak ada. Ya, dan menyebabkan dia ini hampir-hampir masuk dalam lembah kemunafikan. Ya, pernah dengar tak cerita bagaimana satu orang pengembala kambing ini, ya, dia tipu orang kampung. Dia tipu orang kampung, pengembala kambing ini. Bagaimana dia tipu? Dia cerita dia satu hari dia mengembala kambing. Bila dia mengembala kambing ini, banyaklah kambingnya. Banyak kambingnya. Habis tu dia boring-boring, dia jaga kambing ini, boring dia. Kemudian timbul satu idea. Macam mana untuk dia hiburkan hatinya dan juga hati orang lain. Dia mau ketawa, macam mana? Dia boring. Akhirnya apa dia buat? Dia pergi menjerit, tolong, kambingku dimakan serigala. Tolong, kambingku dimakan serigala. Orang pun pergi mana-mana. Bila orang datang, dia ketawa, kamu kena tipu. Ya, dia buat lagi begitu. Esoknya pun dia buat, tolong. Orang pun datang, kenapa? Kambingku dimakan oleh serigala. Mana serigala? Dia cakap, tak ada, dia tipu. Orang pun balik, dia ketawa. Ya, keesokan harinya bila dia nak buat begitu, serigala betul-betul datang. Betul-betul datang serigala tu, makan kambing-kambingnya. Ya, dia pun pergi minta tolong. Serigala datang makan saya punya kambing. Tak ada orang percaya. Sebab 2 kali kena tipu, kali ketiga tak mungkin kena tipu. Ni. Akhirnya dia menyesal. Sebab tu yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita supaya jangan terlalu banyak bergurau. Jangan terlalu banyak buat lawak. Kalau bergurau pun, ya, dia boleh, bukan langsung tak boleh. Bergurau ni bukan langsung tak boleh. Boleh, silakan. Kalau nak bergurau, silakan. Sebab itu fitrah kita, rasa riang, rasa gembira, fitrah manusia. Takkanlah 24 jam kita mau cerita pasal, ya, 24 jam muka ni berkedut semua. 24 jam muka serius. Cuba kamu bayangkan kalau 24 jam ustaz serius saja. Ni kalau muka serius saja ni, berjumpa di mana-mana tak pernah senyum serius saja, ini orang kurang kasih sayang ini. Kurang kasih sayang. Kenapa kau berkerucut muka tak pandai senyum? Oh, ada masalah, ni kurang kasih sayang. Ya. Bergurau. Ya. Tapi ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau itu, ya, Nabi bergurau dalam keadaan, ya, Nabi berkata benar. Dalam gurauan Nabi itu ada kebenarannya. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama, hadis 235. Cek di buku kamu masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hadis ke-235. An Anas ibn Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya dzal uzunain. Qala Mahmud qala Abu Usama, yakni yumazihuhu. Baik. Hadis ini daripada Anas bin Malik. Hadis daripada Anas bin Malik ini dia kata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memanggil aku dengan panggilan wahai yang mempunyai 2 telinga. Nabi panggil, wahai yang punya 2 telinga. Nabi panggil Anas. Hei Anas, budak yang ada 2 telinga. Ya, Nabi bergurau. Ya, tapi gurauan Nabi itu betul atau tidak? Betul. Ada tak manusia yang 1 telinganya? Kecuali cacat lah. Ya. Ada tak manusia yang 3 telinganya? Kecuali cacat lah. Allah Ta'ala sudah cipta kita 2 telinga. Cantik telinga kita letak tepi. Kalau telinga kita letak di sini macam mana? Tak dapat gambarkan. Balik kepada hadis itu, bila Nabi SAW memanggil Anas, wahai budak yang ada 2 telinga. Ya, kata Mahmud dan kata Usama, sesungguhnya ketika itu Nabi bergurau, ya, memanggil Anas begitu. Gurauan Nabi itu sebenarnya untuk menceriakan Anas. Nabi tahu Anas ni letih. Ya, sebelum ni kita tahu Anas bin Malik ini khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun?
10 tahun. Dalam 10 tahun itu pastilah dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak kerjanya. Ya, mengurus kehidupan Nabi. Ya, dia jadi berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengangkat makanan Nabi, ya, mengikut Nabi mana-mana Nabi bergerak, dia khidmat. Macam kamu khidmat kepada ustaz-ustaz kamulah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sekali-sekala Nabi bergurau, "Wahai Anas, Anas, budak yang ada 2 telinga." Adakah Anas marah? Adakah Anas marah bila dia dipanggil budak yang ada 2 telinga? Ada? Anas tidak marah kerana Anas tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bergurau kepadanya dan sedang merapatkan hubungan kemesraan antara Nabi dan juga Sayyidina Anas bin Malik. Itu dia. Baik. Ya. Dan untuk kita faham sebenarnya ini gurauan Nabi ini sebenarnya pujian. Gurauan Nabi bila Nabi kata, Anas, budak yang ada 2 telinga, sebenarnya ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Anas yang ada 2 telinga," Nabi sebenarnya memuji Anas yang orang itu, ya, yang ada 2 telinga yang berfungsi, 2 telinga Anas itu berfungsi, ya, Anas ini sesungguhnya mudah dengar, taat dan patuh kepada arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dan memanggil Anas memanggil Anas dengan hai budak 2 telinga. Sebenarnya pujian Nabi kepada Anas. Nih. Faham kan? Nabi menggelarkan orang bukan gelaran yang memalukan. Nabi menggelar istrinya Sayyidatina Aisyah. Apa gelaran Sayyidatina Aisyah yang diberikan Nabi kepada Aisyah? Apa dia? Aisyah Humaira. Aisyah Humaira itu gelaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Sayyidatina Aisyah. Humaira ini apa? Humaira ini si merah jambu. Nabi panggil, "Hai Aisyah, ya Aisyah Humaira." Wahai Aisyah si merah jambu. Kenapa Nabi panggil Aisyah si merah jambu? Kerana Aisyah ini anak perawan, satu-satunya isteri Nabi yang Nabi kahwini di kalangan anak darah, perawan. Dan dia cantik. Aisyah ini cantik. Sebab tu Nabi panggil dia, "Wahai Aisyah si merah jambu, kemerah-merahan." Ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Nabi mengeji, bukan Nabi memperolok Aisyah, tapi sebenarnya Nabi memuji Aisyah. "Wahai Aisyah si merah jambu." Bila sebut merah jambu ni, maknanya orang itu cantik. Orang itu cabi, istilah kita. Ya, kulit kemerah-merahan. Aisyah. Kulit kita warna apa? Ya, kulit kita warna apa? Macam Iman kulitnya putih. Ya, kalau Ustaz gelar Ustaz panggil si Aiman si putih, kena ke man? Nama kucing pula. Ya, ai putih, kucing pula. Ustaz panggil siapa? Kucing ke si Aiman? Ni tak kena. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarkan kepada musuhnya. Seorang musuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal bukan pacik Nabi ya. Abu Jahal bukan pacik Nabi. Dia ni orang lain daripada Nabi. Yang pacik Nabi ini siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini pacik Nabi. Abu Jahal ini, ya, nama sebenarnya siapa? Nama sebenar Abu Jahal siapa? Abul Hakam, gelaran Abu Jahal. Nama sebenarnya Amru bin Hisham. Nama sebenar Abu Jahal itu Amru bin Hisham. Nama sebenar dia. Ya, ada yang orang panggil dia Umar bin Hisham. Ya. Dia Amru bin Hisham nama dia. Tapi sebab Abu Jahal ni, nama Amru bin Hisham ni, orangnya orang yang sangat berkaliber, orang yang sangat hebat, berkarisma. Bila orang Makkah ketika itu ada masalah, semua akan rujuk kepada Amru bin Hisham. Siapa yang ada masalah, semua rujuk kepada Amru bin Hisham. Masalah kewangan kah, masalah peribadi kah, masalah rumah tangga kah, semua akan rujuk kepada Amru bin Hisham. KWSP tak lulus kah, semua rujuk kepada Amru bin Hisham. Contoh. Jangan pula kamu, Ustaz, ada KWSP ke zaman Nabi? Tak, contoh. Dan kita pun bergurau, istilahnya bergurau. Kan? Sehingga kan nama Amru bin Hisham ini
Orang Mekah panggil Amr bin Hisham sebab dia selalu menolong, sebab dia banyak meringankan beban orang Mekah. Dia pun dipanggil sebagai Abul Hakam. Abul Hakam, orang yang bijaksana, bapa segala kebijaksanaan, lari kepada Amr bin Hisham tadi. Tapi bagaimana gelaran itu boleh kepada dia Abu Jahal? Bagaimana? Bila dia membunuh Sumayyah. Ya, Sumayyah ini siapa? Siapa dia punya anak? Ammar bin Yasir. Ya. Amr bin Hisham tadi ataupun Abul Hakam tadi, dia pergi bunuh Sumayyah ini. Sumayyah ni, ya, sebab dia tahu ni dia punya hamba. Dia punya hamba. Bila dia tahu Sumayyah dan keluarga Yasir ini sedang nak masuk Islam. Bila dia tahu keluarga Yasir ini masuk Islam, dia pun datang marahnya, dia pergi siksa. Bukan dia bunuh terus begitu, dia siksa. Ya, letak di tengah-tengah padang pasir, di rotan, dicambuk, dilempar dengan batu besar. Padang pasir ni batunya, batu keras. Ya, batu bukan setakat keras, panas batu di sana. Kalau tengah hari panas lah, kalau malam tak, sejuk. Lalu Nabi SAW bila melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal, oleh Abul Hakam tadi ni, Nabi SAW terus bagi semangat kepada keluarga Yasir. Dan ketika itulah, ya, marah Amr bin Hisham Abul Hakam ni. Bila dia marah, dia cucuk, ya, dia bunuh Sumayyah dengan cara menombak, ya, cucuk tombak dari belakang, dari dubur Sumayyah, dari lubang belakang dia, dicucuk sehingga tembus ke atas bahagian leher dia, Sumayyah. Syahid Sumayyah. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi melihat penyiksaan itu. Nabi melihat penyiksaan, ya, Nabi melihat perbuatan orang Mekah, terutama Abul Hakam itu. Apa kata Nabi SAW kepada Yasir, keluarga Yasir ini? Sabaran ya ali Yasir, inna maw'idukumul jannah. Ya, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya ada tempat kamu di syurga. Bermula kejadian itu, Nabi SAW memanggil Amr bin Hashim ini, Abul Hakam ini, ya, sebagai Abu Jahal. Melekat panggilan itu sehingga hari ini dan sampai hari kiamat. Nih. Kalau kita menggelar orang, jangan gelaran yang teruk-teruk. Ya, kita jangan panggil orang dengan gelaran yang teruk-teruk. Ya, baik, balik kepada hadis kita ini. Baik. Hadis yang ke-236, ya, dalam buku kamu hadis ke-236. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqul li akhin li saghir ya Aba Umair ba fa'ala an-Nughair. Ya. Baik. Hadis ini daripada Anas bin Malik, katanya, betapa Nabi SAW ini, pergaulan Nabi ini sangat baik. Nabi bukan sekadar bergaul dengan orang-orang dewasa. Nabi bukan sekadar bergaul dengan orang-orang tua. Tapi baginda Nabi SAW juga bergaul dengan kanak-kanak. Ya. Ini kisahnya bagaimana Nabi SAW pernah bergurau dengan seorang kanak-kanak dan Nabi memanggil dia dengan satu panggilan, ya Aba Umair. Gelaran itu Nabi bagi, ya Aba Umair. Kalau ikutkan gelaran itu untuk orang lelaki yang sudah berkahwin dan ada anak. Ya, ada aba di depan tu, abu, ya, abu, aba. Ini untuk gelaran orang yang sudah kahwin yang ada anak. Tapi Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi SAW memanggil budak itu dengan gelaran Aba Umair. Nama budak ini Abdullah. Tapi Nabi memanggil dia, wahai bapa kepada Umair.
Nabi panggil dia, wahai bapa kepada Umair, ya, apa yang kau buat dengan burung Nughir itu? Apa yang kau buat dengan burung Nughir? Nabi bergurau. Ya, kenapa? Kenapa Nabi SAW bergurau, wahai Aba Umair? Ya, nama budak ni Abdullah. Ya, wahai Abdullah, tapi Nabi panggil dia wahai bapa kepada Umair. Apa yang kau buat dengan Nughair? Nughair ini burung, satu burung kecil, ya. Burung ciak kah? Kalau istilah kita panggil, satu burung kecil. Jadi bahan permainan. Ya. Dan bagaimana? Ya, kata penulis buku ini Al-Imam At-Tirmizi katanya, ya, Nabi SAW ini bergurau, ya, dengan seorang anak kecil, sehingga kan Nabi SAW memanggil anak kecil itu dengan panggilan wahai bapa kepada Umair. Panggilan Nabi, gelaran Nabi kepada budak itu. Kenapa Nabi SAW memanggil dia begitu? Sebab budak ini, kisahnya, ya, budak ni dia main satu ekor burung ciak tadi, Nughair. Ni permainan lah. Permainan anak-anak waktu itu main burung. Ya, permainan anak-anak kecil waktu itu ialah bermain burung. Hari ini budak-budak, anak-anak yang kecil tidak lagi main burung. Ya, dia tidak lagi bermain burung. Dia main apa? Dia main burung juga, tapi di dalam telefon. Dia main dalam telefon, Angry Bird. Kan? Dia main dalam telefon. Budak dulu-dulu zaman Nabi SAW, anak-anak bermain burung itu. Itulah permainan budak-budak. Zaman ustaz dulu, ustaz kecil dulu, permainan tu hari ini tak ada sudah. Ustaz dulu main apa? Bulik, yalah, semua itu masyhur. Ustaz dulu main kayu lelek. Ada pernah main kayu lelek? Fikram dia menggeleng kepala, dia tak tahu. Ustaz dulu bermain, ya. Ustaz dulu permainan ustaz engkek-engkek. Main cicit. Ni dulu dunia kami dulu. Kalau tanya orang yang hidup tahun 90-an, ya, yang hidup tahun 90-an, yang hari ini umur mereka 30-an, sudah 30 nak masuk 40, tanya mereka, tanya ayah kamu. Ya, Hafiz tanya, Pak, dulu bapak masa kecil-kecil, masa budak-budak dulu, bapak, permainan bapak apa? Mesti bapak sebut main engkek-engkek, ya, main kayu lelek, policeman. Ini permainan kami dulu-dulu. Zaman kamu hari ini main handset, budak. Tapi budak hari ini lagi best, semua dia main. Dia main burung, dia main buat rumah, dia main lumba kereta, dia main bola, dia main ni, semua dia main. Budak hari ni kepakarannya, tapi dalam telefon. Dia main dalam telefon. Nih, budak. Hebatlah dia. Ya. Berpada-padalah maksud dia. Balik kepada hadis ini. Jadi budak tadi, ya, yang nama Abdullah tadi yang Nabi panggil sebagai Aba Umair ini, bila dia main burung Nughair itu, burung ciak kecil itu, burung tu mati. Mati burung tu. Lalu dia pun sedih. Bila dia sedih ini, baginda Nabi SAW yang berada di situ melihat keadaan anak ni sedih. Lalu Nabi SAW bergurau dengan anak ini. Nabi bergurau, wahai Aba Umair, apa yang kau buat dengan burung ciak itu? Apa yang kau buat dengan burung ciak itu? Jadi budak ni bila nampak Nabi, dia tak jadi bersedih. Sebab dia nampak, Nabi bergurau dengan aku. Nabi sungguhnya Nabi bergurau dengan aku. Ya. Itu gelaran yang baginda Nabi SAW berikan kepada anak kecil ini. Baik. Hadis ini, ya, menunjukkan boleh kita untuk memberikan mainan kepada anak-anak. Anak-anak kecil boleh untuk memberikan mereka mainan. Dibolehkan. Tetapi sekiranya memudaratkan, ya, seperti kalau kita beri, Ustaz ambil contoh burung tadi. Bila kita beri burung tadi kepada anak-anak, dia permainannya. Tapi bila kita tahu budak ni ganas ini, kalau dikasih burung, takut dia pergi rendam burung tu nanti dalam akuarium, mati pula. Ya, ataupun dia pergi masak pula burung tu. Ya. Ini tak boleh lah pula. Ya, begitu juga dengan keadaan hari ini. Kalau anak-anak kita, handset ini kita bagikan kepada anak-anak, kita nampak tidak ada risiko. Budak ni kalau aku bagi pun dia
tidak risiko, tidak memudaratkan dia. Tapi kalau hari ini tengok, menangis sahaja handset dibagi. Ya, menangis sahaja anak-anak hari ini kalau menangis sahaja dikasih tahu apa? Kalau menangis, budak kalau menangis, kalau dia menangis dikasih tahu, jaga kau. Jangan kau menangis. Ya, ada hantu. Ada hantu. Jadi budak dari kecil sampai besar takut hantu. Kalau ustaz kecil-kecil dulu, ya, masa ustaz kecil, ustaz pun pernah kecil ya. Ya, masa ustaz kecil dulu, kalau kami nakal, tahu kami dicakap apa? Kalau kami nakal, tahu apa yang kami dikasih takut? Jaga kamu nakal ya, ada polis tuh. Jadi kami takut polis, sampai sekarang takut polis. Kalau budak-budak hari ini, jaga, ada hantu. Ataupun, jaga kamu ya, kalau kau nakal, ku kasih tahu ke Ustaz Adam. Sampai dia besar, dia takut sama Ustaz Adam. Dari dia kecil sampai dia besar. Kau kalau kau tidak sembahyang, kasih tahu ke Ustaz Adam. Iya mak, sembahyang mak. Ya. Kau jaga ya, keluar dari rumah sebelum zuhur, mesti balik. Kalau kau tidak balik, telepon Ustaz Adam. Takut dia sama Ustaz Adam. Biarlah. Sekurang-kurangnya ada dia takut. Dan Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita, begitulah cara tawaduknya Nabi, kesempurnaan tawaduk Nabi SAW itu, lemah lembutnya Nabi SAW itu ditunjukkan kepada Abdullah tadi, Aba Umair tadi. Boleh sahaja kalau Nabi tidak mau pedulikan budak ini, sebab dia budak kecil, apa yang dia tahu. Tapi itulah tandanya Nabi SAW, kesempurnaan akhlak baginda Nabi SAW. Ya, sehingga kan Nabi boleh menyantuni anak-anak, ya, sehingga anak-anak ini tertarik. Coba kita hari ini bagaimana? Yang orang dewasa bila berdepan dengan anak-anak, ya, takut budak. Ya. Itulah kesannya bila anak main handset dalam rumah, duduk dalam rumah sahaja, anak-anak ni duduk dalam rumah sahaja, ya, dia punya dunia itu. Bila dia keluar dia takut. Ya. Sebelum dia masuk sekolah tadika, dia duduk di rumah dengan dunia game, dengan gadget. Di rumah saja. Bila dia pergi sekolah, keluar daripada rumahnya, itulah kali pertama untuk dia bergaul dengan orang di luar. Pandak dia takut. Mau masuk kelas nampak cikgu dia takut. Mau masuk kelas, nampak security jaga pagar, dia takut. Nampak kawannya, dia takut. Sebab apa? Sebab dunianya hanya berkisar di rumah. Nih, anak-anak. Tidak salah untuk memberikan anak-anak ini game. Tidak salah untuk memberikan anak-anak ini toy, permainan itu. Tapi berhati-hati. Kalau sampai memudaratkan, itu yang salah. Baik, kembali kepada tajuk kita. Berkaitan dengan hadis ini, ya, Imam Ibn Hajar katanya, Imam Ibn Hajar telah meringkaskan dalam kitabnya, ada seorang ulama hebat namanya Abul Abbas Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari, ya, ataupun lebih dikenali sebagai Ibnul Qas. Tulis di situ Ibnul Qas, ya. Kata Imam Ibn Hajar, ya, ada seorang ulama namanya Ibnul Qas, ya. Dia ini ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ibnul Qas ini. Ibnul Qas ini, dia daripada tajuk hadis ini, daripada hadis yang kita bacakan tadi, yang Nabi sebut, ya Aba Umair, ya, yang Nabi SAW sebut, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, ya. Hadis ini sahaja, Ibnul Qas ini, dia mampu merungkaikan 60 permasalahan daripada hadis ini sahaja. Ada 60 permasalahan daripada hadis ini. Yang Nabi sebut, wahai Abu Umair, apa yang kau lakukan dengan Nughair? Ada 60 persoalan yang dikupas oleh Ibnul Qas. Hebat ulama dulu. Al-Imam Asy-Syafi'i. Tengok di sini pula. Imam Asy-Syafi'i, dia tidak tidur malam semata-mata mahu mencari penyelesaian. Dia dengar hadis ini, Imam Syafi'i dengar hadis ini masa mula-mula beliau sampai di Madinah. Bila dibacakan hadis ini, ya, Imam Asy-Syafi'i tidak tidur malam gara-gara nak mencari penyelesaian. Dan sesungguhnya Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan di sini, ya, Imam Asy-Syafi'i, beliau keluarkan 100 masalah
berkenaan hadis ini dan juga menyelesaikannya. Hadis pendek. Wahai Aba Umair, apa yang kau buat dengan anak burung itu? Tapi ada 100 permasalahan yang Imam Asy-Syafi'i keluarkan dan selesaikan. Hukum dia, apa hukum memberi mainan kepada anak-anak? Imam Asy-Syafi'i dapat keluarkan. Apa hukum menggelarkan seseorang begitu? Apa hukum menggelarkan anak-anak dengan nama orang dewasa? Apa hukum dengan memberi binatang itu sehingga mati? Ada 100 persoalan daripada hadis yang pendek. Tengok, rahmatnya dapat kepada kita hari ini. Ulama-ulama dahulu sudah susun sebaik-baiknya. Tinggal kita, macam ustaz tinggal bacakan. Belajar, kemudian ustaz ni dengan kamu, bentangkan kepada kamu, nanti sampai giliran kamu besar nanti, kamu pula yang akan sambung. Faham? Baik. Untuk hadis yang seterusnya, hadis yang ke-237. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqa. Baik. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dia bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, adakah engkau ini bergurau dengan kami? Adakah engkau ini bergurau dengan kami? Sahabat bertanya. Lalu Nabi SAW kata, sesungguhnya aku ini tidak akan cakap benda-benda yang tidak betul. Nabi kata, dia bergurau, tapi gurauan Nabi itu bukan gurauan yang melampau dan bukan gurauan yang mengarut. Kalau Nabi cerita tentang sesuatu, nampak macam bergurau, tapi sebenarnya itulah kebenarannya. Bagaimana Nabi SAW ada satu kisah, satu kisah seorang perempuan datang berjumpa dengan Nabi SAW mencari suaminya. Wahai Rasulullah, kau nampak suamiku? Siapa suamimu? Sepulan bin Sepulan bin Sepulan. Terus Rasulullah SAW kata, oh, suamimu yang ada hitam-hitam di matanya. Rasulullah bergurau. Suamimu yang ada hitam di mata itu. Dia balik ke rumah, dia perhatikan suaminya. Suaminya tengok, kenapa kau buang tabiat? Tengok bang, tadi aku jumpa Nabi, Nabi kata, aku tanya tentang kau kepada Nabi, Nabi kata, Nabi tanya, siapa suamimu? Jadi aku sebut namamu, lalu Rasulullah SAW mengiyakan, Nabi sebut, oh, suamimu yang ada hitam di matanya. Ketawa lelaki ni. Dan Nabi bergurau. Kan setiap mata kita ni ada hitam. Oh, kan Nabi bergurau tapi benda tu betul. Kalau tanya, Ustaz kenal si Nabil? Nabil mana satu ya? Ada Ustaz Nabil yang begini-gini. Oh, yang kuat makan kah? Benda tu bergurau tapi betul. Tanya, Ustaz ada jumpa si Iman? Dia belajar di tempat Ustaz. Oh, si Iman tu, si putih. Iman si putih. Oh, melekatlah nama Iman putih. Kan Ustaz bergurau, tapi ada kebenarannya. Begitulah baginda Nabi SAW. Baginda Nabi bergurau, tapi tidak pernah benda yang tidak betul dan menyakiti hati. Baik. Hadis ke-238. An Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladin naqah. Faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah. Faqala wa hal talidul ibil illa an-nuq. Baik. Kata Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, ada seorang lelaki ini, dia ni datang kepada Nabi SAW dan minta izin untuk naik kenderaan Nabi. Nabi ada kenderaan. Zaman Nabi itu jangan bayangkanlah kenderaan zaman Nabi macam kenderaan hari ini. Kenderaan Nabi pada zaman itu kuda, unta ini yang hebat-hebat. Jadi lelaki ni tadi dia datang kepada Nabi dan dia meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak? Boleh tak saya naik kenderaanmu? Lalu kata Nabi SAW, sini, aku bawa kau naik anak unta. Sini, aku bawa kau naik anak unta. Bila lelaki tu dengar jawapan Rasulullah, Rasulullah izinkan, cuma minta
Rasulullah kata, sini aku bawa kau naik anak unta. Terus lelaki itu kata, wahai Rasulullah, kenapa pula aku kena naik anak unta? Anak unta ya Rasulullah. Begini dalam pikirannya, weh, anak unta kecil. Kami ni orang dewasa, kalau kami naik berdua, mati anak unta. Itu maksud dia. Anak unta ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, ya anak unta. Anak unta lah aku membawa kau naik. Terus kata Nabi SAW, bukankah unta ini juga pernah menjadi anak unta? Kata Rasulullah, bukankah unta ini juga pernah menjadi anak unta? Sebelum dia jadi unta dewasa, dia pernah menjadi anak unta. Tersenyum lelaki itu. Nabi bergurau, tapi betul atau tidak? Betul. Tidak ada yang tidak ada yang membohong. Kalau orang hari ini bergurau, tengok apa dia punya konten. Kasih kena orang, ya, memperlekehkan orang. Nih, tengok tadi Nabi SAW. Itu yang kata Nabi. Baik, hadis ke-239. Hadis ke-239, hadis yang terakhir. Tapi kisah ini sangat panjang, ya. Ustaz minta kamu fokus, ya, sebagai tajuk kita yang terakhir. Hadis ke-239. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yahdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah fayujahhizuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Baik, dalam hadis yang panjang ini dia ada dua kisah, ya, melibatkan orang yang sama, ya. Kata Anas bin Malik, ada seorang lelaki, ya, yang Nabi SAW suka dengan dia. Nabi senang dengan lelaki ini. Tulis nama lelaki itu di situ Zahir, bukan Zohir, ya. Mungkin di kitab kamu itu Zohir, bukan Zohir. Tukar kepada Zahir. Bukan Zohir. Di buku kamu mungkin Zohir. Kan dia Zahir. Zahir, ya. Nama lelaki ini Zahir. Dia orang kampung. Orang pedalaman lah istilahnya. Kalau kita hari ini orang kampung kita panggil apa? Orang mana? Kalau kita supaya kamu paham. Orang kampung, orang mana? Orang camp. Ya, istilahnya orang pedalaman. Nih. Jadi Zahir ini, dia nih Nabi SAW sangat senang dengan Zahir. Dan dia setiap kali datang berjumpa dengan Nabi SAW, bila dia datang dari kampung itu, keluar daripada kampungnya, Zahir ini dia akan beri hadiah kepada Nabi, hadiah daripada kampung. Hadiah daripada kampung. Contoh di kampungnya, kalau kita lah sebagai contoh, kampung kita ada apa? Di kampung kita banyak buah, ada pisang, jantung pisang, terap, kelapa, nangka, ya, mangga, semua nih. Di kampung banyak, di bandar ada tapi kena beli. Zahir ini tadi, ya, setiap kali dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, setiap kali dia keluar daripada kampungnya datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi, dia akan bawa barang-barang dari kampung. Ya, kelapa sebagai contoh lah. Kelapa, belimbing, bawa dari kampung. Begitu, ya, Rasulullah, ini barang-barang dari kampung aku berikan kepada engkau. Lalu Nabi SAW kata, wahai Zahir, kau betul orang-orang, kau ni betul orang kampung. Kau memang orang kampung. Adakah Nabi bergurau? Adakah Nabi bergurau ketika itu? Wahai Zahir, kau ini betul orang kampung. Nabi bergurau. Tapi adakah gurauan Nabi itu salah? Tak, kerana sesungguhnya Zahir itu memang orang kampung. Ya. Tapi ingat anak-anak, ya, yang menyebabkan Zahir ini disuka oleh baginda Nabi SAW, Nabi sangat menyukai Zahir ini kerana apa? Kerana pekerti akhlak Zahir ini, dia punya akhlak terlalu cantik. Zahir ini akhlak dia memang terlalu best. Walaupun dia berasal dari kampung. Pak, kita berpikir bila dari kampung ni, dia bukan seperti orang bandar. Orang bandar kalau berpikir macam mana? Ya, sebab kehidupan di bandar tu menyebabkan kita punya pemikiran pun ke depan. Kalau orang kampung dia tak nampak. Ya, kalau orang kampung, ya, bukan sebab kita macam apa, tapi di kampung. Di kampung dia belum terdedah dengan ni. Kalau di kampung mati karan macam biasa dulu. Tapi cuba orang bandar mati karan, bising kita. Orang kampung biasa dengan dia. Ya, dia mau makan pisang pun dia ambil. Dia boleh ambil sesuka hatinya.
Kalau kita di bandar boleh tak buat begitu? Tak boleh, mesti beli. Nih, Rasulullah sangat suka, ya, sangat sayang kepada Zahir ini sebab dia punya pekerti dia. Tapi ingat, Zahir ini disebutkan wa kana rajulan damiman. Dia seorang lelaki yang jelek mukanya. Zahir seorang lelaki yang sangat huduh muka dia. Tengok. Adakah Nabi SAW memulaukan Zahir sebab dia jelek? Adakah? Tidak. Malah Nabi suka kepada Zahir ini. Ya. Kan ada disebut itu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Mana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu ialah orang bertakwa. Zahir ini takwanya yang menyebabkan Nabi SAW tertarik dengan dia walaupun rupanya huduh. Nih Zahir. Kalau orang cakap, "Ustaz, teruk juga bahasa." Tak, disebutkan di sini kana rajulan damiman. Lelaki yang jelek dia punya. Nih buka. Tu Zahir. Dan ada satu kisah, ya. Bagaimana satu hari Nabi SAW melihat Zahir. Zahir ni, dia datang dari kampung, dia pergi ke Madinah, dia berniaga. Menjual barang-barang dari kampung itu. Ya, kalau kita nampak orang dari kampung, dari pulau datang, menjual, berdagang. Zaman Nabi SAW, Zahir ni dia berdagang. Lalu ketika dia berdagang, ya, dia orang kampung. Dia orang kampung. Dengan keadaan pakaiannya yang compang-camping, dengan keadaan pakaiannya yang tidak terurus, dengan keadaan badannya, ya, Zahir ini, orang tengok pun orang tak ada semangat. Orang tengok Zahir pun orang tidak berselera. Tapi bagaimana Nabi SAW, bila Nabi ke pasar, Nabi melihat Zahir ada di situ, Nabi datang. Disebutkan di sini, baginda Nabi SAW, fa'atahu Nabi SAW yauman wa huwa yabi'u mata'ahu fakhtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiru. Disebutkan Nabi melihat Zahir sedang berjualan, berniaga. Nabi datang kepada Zahir dari belakang, lalu Nabi memeluk Zahir. Nabi peluk Zahir. Orang lain geli melihat Zahir. Dengan keadaan badannya, dengan keadaan rupa parasnya, orang geli. Tapi Nabi datang peluk Zahir dari belakang. Zahir ini, bila dia dipeluk dari belakang, dia kata, "Siapa juga ni di belakang ni? Siapa juga di belakang ini?" Nih. Lalu dia tanya, "Man hadha? Man hadha? Man hadha? Arsilni." Ya. Siapa juga ni, kalau istilah kita, siapa juga ni kacau-kacau aku dari belakang, peluk-peluk dari belakang ni, lepaskanlah, jangan kacau kerjaku. Ya. Kemudian bila dia berpaling, dia tahu Rasulullah sebut, aku di belakangmu ni aku, Rasulullah. Zahir ini dia terus malu-malu. Dia terus malu-malu. Ya Allah, Nabi yang peluk aku. Bila dia tahu yang peluk dia Nabi, adakah dia rasa ni? Tak, malah dia suka. Disandarkannya lah belakang badannya kepada dada baginda Nabi SAW. Tengok Nabi. Hebatnya Nabi. Hebat pekerti Nabi. Orang yang tidak diabut oleh manusia, itu yang Rasulullah abut. Sebab apa? Akhlak dia. Ya. Kita tengoklah orang hari ini. Kita tengok orang kadang-kadang tak terurus. Mau jumpa pun ada gelik, jijik. Tapi Nabi SAW tunjukkan bila nampak ini, ya, Zahir ini, dia rasa malu tapi dia gembira bila Nabi SAW memeluk dia. Lalu kata baginda Nabi SAW, ada satu kata baginda Nabi SAW, ya, Nabi sebut, faja'ala Nabi SAW yaqul man yashtari hadzal 'abda. Kata Nabi peluk Zahir itu, lalu Nabi bergurau. Ramai orang di situ, Nabi bergurau. Siapa mau beli hamba? Siapa mau beli hamba? Nabi bergurau. Tapi adakah gurauan Nabi itu betul atau salah? Yang Nabi sebut itu betul atau salah? Siapa mau beli hamba? Pada permulaannya, Zahir ini dia rasa malu. Dia kata, "Ya Rasulullah, idzan wallahu tajiduni kasidan." Wahai Rasulullah, sungguhnya kau buat aku ini jadi serba salah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kau buat aku ini jadi serba salah, jadi segan dengan orang. Ya. Nabi SAW sebut ini, ya.
Kenapa kau malu aku panggil kau jadi hamba? Kenapa kau malu aku panggil kau hamba? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin 'indallahi lasta bikasidin. Aqala anta 'indallahi ghalin. Subhanallah. Kata Rasulullah, kau yang rasa dirimu itu sebagai hamba, sebenarnya engkau ini hamba Allah yang paling mulia. Dia betul hamba lah, hamba Allah. Nabi bergurau tu, tapi gurauan Nabi betul atau tidak? Betul, sebab itu hamba Allah yang paling hebat, dia punya pekerti. Ni, berkenaan dengan zahir tadi. Dan hadis terakhir, ini mesti dibaca. Kita tidak boleh tak baca hadis ini. Ya. Hadis 240, ya. Hadis ke-240. Ini kisah yang sangat masyhur. Anil Hasan. Ya, Anil Hasan. Al-Hasan di sini an Al-Hasan. Al-Hasan di sini bukan cucu Nabi. Ya, tulis sebagai kamu punya nota di situ. Ya, Hasan di situ ialah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, bukan Hasan cucu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, an Al-Hasan qala atat azuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tante, istilah kita tante. Nenek-nenek. Ya, datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, selalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ud'u Allah ay yudkhilnil jannah. Wahai Rasulullah, doakan saya ini masuk syurga. Perempuan tua tadi datang kepada Nabi, lalu dia kata, wahai Rasulullah, doakan saya masuk syurga. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya umma fulan, ya umma fulan, wahai makcikku. Ya umma fulan, ya, wahai makcik, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Wahai makcik, sesungguhnya orang tua tidak ada masuk syurga. Nabi sebut, sesungguhnya orang tua tidak ada masuk syurga. Mendengar jawapan Nabi ini, fawallat tabki. Perempuan tua tadi menangis teresak-esak. Sudah Nabi cakap, ya, orang tua ni tidak masuk syurga. Menangis dia. Menangis. Nabi yang sebut tu orang tua tidak masuk syurga. Tidak ada orang tua di dalam syurga. Lalu, bila dia menangis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, ya, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajazun. Innallaha ta'ala yaqul. Ya, bagi tahu makcik tu, bukan sebab dia tidak dapat masuk syurga, dia tua ni tidak dapat masuk syurga, bukan. Bagi tahu makcik tu, Allah Ta'ala yang bagi tahu dalam syurga tidak ada orang tua. Dalam syurga tidak ada orang tua. Maksudnya dalam syurga nanti semua orang muda. Walaupun kita di dunia ini umur kita 100 tahun, tapi bila masuk syurga nanti umur kita semua sepadan. Umur kita semua sepadan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan daripada suratul Waqiah, ya, ayat 35 hingga 37. Inna ansha'nahunna insya' faj'alnahunna abkara uruban atsraba. Ya, Nabi bacakan ini. Apa katanya? Ini daripada firman Allah. Ya, Nabi bagi tahu, Nabi suruh sahabat bagi tahu makcik tu, bukan aku maksudkan orang tua dia orang tua ni tidak masuk syurga, bukan. Tapi bagi tahu dia dalam syurga tidak ada orang tua, kerana Allah sebut dalam suratul Waqiah tadi, yang maknanya sesungguhnya kami ciptakan mereka wanita dari ciptaan istimewa yang menjadi bidadari. Maksudnya wanita-wanita di syurga, ya, semuanya muda-muda. Jadi bidadari. Mereka kekal menjadi perawan. Mereka tetap muda, yang tetap mencintai jodohnya dan sebaya umur mereka. Nih. Bila diberitahu kepada makcik ini, wahai makcik, sahabat bagi tahu makcik, bukan Rasulullah maksudkan makcik tidak masuk syurga. Makcik masuk syurga, tapi bukan dalam keadaan makcik jadi orang tua, bukan. Kerana kan Allah Ta'ala sudah sebut dalam surah Al-Waqiah, dibacakan surah Al-Waqiah tadi. Ya. Ya. Imam Ahmad kata, ya, dalam Imam Ahmad menterjemahkan hadis ini supaya kita faham, innal jannata la tadkhuluha ajuzun, sesungguhnya syurga itu tidak dimasuki oleh orang tua. Maksudnya, ya,
Orang-orang tua ni nanti bila dia masuk ke dalam syurga itu, ya, dia menjadi seolah-olah menjadi bidadari. Dia jadi muda lah. Adakah bidadari tua? Tidak ada, semua muda. Ya, bidadari menjadi muda. Dan rata-rata umur orang di dalam syurga, kata Imam Ahmad, rata-rata umur ahli syurga, ya, umur mereka 33 tahun. Rata-rata bidadari di dalam syurga umur 33 tahun. Bayangkan, 33 tahun kalau di dunia macam mana? 33 tahun kalau di dunia ni. Kalau wanita umur 33 tahun bagaimana? Sedang-sedang. Sedang-sedang itu. Ya, ada sudah penyakitnya, kesian. Umur 33 tahun. Nih. Macam mana Imam Ahmad tahu umur ahli syurga, umur bidadari 33 tahun? Macam mana? Kerana ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yadkhulu ahlul jannah al jannata jurdan murdan mukahhalin bani 30 atau 33. Baik. Nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang ahli syurga itu, para ahli syurga itu, bila dia masuk ke dalam syurga, dia dalam keadaan jurdan. Jurdan ini tidak berpakaian ataupun telanjang. Kita masuk dalam syurga. Tak dapat fikir. Kenapa? Terkejut. Ini urusan Allah. Ya? Ini urusan Allah. Di sana kita sudah tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan. Sebab di dunia ini semua sudah. Sebab kita nanti masa bertemu dengan Allah, telanjang. Adakah kita pedulikan orang di sebelahnya? Lainnya, telanjang. Dah. Dia terkejut. Nampak ustaz di sebelah. Ustaz Adam. Lain pula ustaznya. Dah. Ini kehidupan di akhirat. Ya, masuk syurga dalam keadaan tidak berpakaian, jurdan, murdan, dan juga tidak ada janggut. Maksudnya kita waktu itu dalam keadaan muda. Dan mukahhalin, dan kita ini menggunakan celak mata. Maksudnya mata segar. Masuk ke syurga. Dan rata-rata umur ahli syurga ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 30 dan 33 tahun. Itulah umur ahli syurga nanti bila kita masuk ke dalam syurga. 30 dan 33 tahun. Ini hadis yang telah Ustaz bacakan kepada kamu, ya, menunjukkan tentang gurauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau itu melampau? Tidak. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau menyakitkan hati? Tidak. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau itu terlebih-lebih? Tidak. Tetapi bagaimana kita umatnya hari ini, ya, yang melanggar batas dalam kehidupan seharian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tunjukkan, tapi kenapa kita melanggar batas? Ya, sebab apa? Sebab kita terlalu jauh daripada Nabi. Kehidupan kita hari ini terlalu jauh daripada Nabi. Ya, terlalu jauh kehidupan kita hari ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Ustaz tulis ya sebagai akhirnya. Ustaz tulis dalam Facebook, ya, kamu ada baca tu. Bagaimana kita bila melihat Ustaz Abid Liu tu, bila kita melihat Ustaz Abid Liu tu, dia punya akhlak, kita tertarik. Tengok Ustaz Abid Liu, orang sama ada orang Islam, orang kafir. Bila melihat Ustaz Abid Liu, semua rasa senang. Ada orang sakit hati dengan Ustaz Abid Liu bila dia buat kerja kebajikan? Ada, confirm mesti ada. Ada orang yang tidak senang hati dengan kerja-kerja Ustaz Abid Liu. Ya? Sebab itu sunnah dalam berjuang. Orang tengok Ustaz Abid Liu, semua orang akan rasa senang hati. Tu. Adakah Ustaz Abid Liu tu, ya, dia boleh berperangai, dia boleh berperwatakan begitu kalau dia tidak mencontohi Nabi? Ustaz Abid Liu antara manusia yang kuat menggenggam sunnah. Tengok cara dia berpakaian. Mungkin ya ada sunnah-sunnah yang dia buat. Antara sunnah yang terbesar pada akhlaknya. Sunnah yang terbesar yang ditunjukkannya pada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ustaz Abid Liu. Bayangkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan Allah satu hari nanti kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan coba bayangkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senyum dengan kita.
Kita nampak muka Ustaz Abid Liu, cara dia bercakap, ya Allah, lembut hati. Cuba bayangkan kalau Rasulullah. Ya. Dulu Ustaz kami ingat dia tahun 2015 lebih kurang begitu. Ya, kita pernah kehilangan seorang ulama besar di Malaysia ini. Almarhum Tok Guru Ni Aziz. 2015 dia meninggal kan. Sedih kita. Orang yang kenalkan tak kenalkah, yang pernah memusuhi dia ke, semua sedih bila meninggalnya almarhum Tok Guru Ni Aziz, kerana orang ini berpengaruh hebat pekertinya. Sedih kita. Sedih semua. Kita tak pernah jumpa. Kalau Ustaz alhamdulillah pernah berjumpa dengan Tok Guru berapa kali? Ya. Berapa kali Ustaz pernah jumpa dengan almarhum Tok Guru? Dia datang ke Tawau 2 kali. Ya, sempat jumpa. Masa belajar dulu sempat jumpa. Ya. Tengok, bila almarhum Tok Guru Ni Aziz, bila dia meninggal, coba tengok, sedih kita. Sedih. Coba bayangkan keadaan sahabat waktu Rasulullah wafat. Bagaimana kosongnya jiwa ketika itu. Tuh. Tapi itulah, ya, kita bersyukur kerana Allah Ta'ala hidupkan kita sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi rasul kita, dan kita hidup sezaman dengan Ustaz Abid Liu. Syukur kita ada satu figura yang dapat kita lihat untuk kita contohi. Sekurang-kurangnya kita nampak inilah bayangan akhlak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan pengkisahan berkenaan dengan syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mudah-mudahan dia menjadi runtutan kepada kita, ya, untuk tuntutan kepada kita mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergurau secara berlebihan, biarlah bergurau itu ada batasnya, ya, jangan menyakiti hati. Insya-Allah esok kalau tidak ada halangan kita akan sambung pada bab yang seterusnya, iaitu bab berkenaan dengan syair baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menerima syair itu, ya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan itu datang daripada diri Ustaz yang daif ini. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.